Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik para pelajar yang Ustaz kasihi, marilah sama-sama kita menyambung kembali bicara kita berkenaan dengan tajuk Al-Kinayah. Al-Kinayah seperti mana yang kita sebut pada pertemuan yang lalu ialah satu bahasa kiasan ataupun disebut satu perkara, satu ungkapan yang mana ungkapan itu memiliki dua makna, double meaning, yang tersurat dan yang tersirat. Jadi kedua-duanya boleh dipakai maknanya, tetapi secara ghalib selalunya yang dimaksudkan dengan ungkapan itu adalah makna yang tersirat, yang kedua, ataupun dipanggil lazim ma'nahu. Baik, jadi pada hari ini kita nak sambung bicara kita berkenaan dengan aqsam al-kinayah, pembahagian kinayah. Kinayah terbahagi kepada tiga. Yang pertama dipanggil as-sifah, kinayah anis sifah, kiasan tentang sesuatu sifat ataupun kiasan bagi suatu sifat. Yang kedua al-kinayah anil mausuf, kiasan berkenaan dengan mausuf. Mausuf ini adalah objek, seperti mana orang, benda-benda dan sebagainya lah, yang dipanggil objek. Yang ketiga al-kinayah anin nisbah, kinayah berkenaan dengan nisbah. Nisbah ni macam mana nanti kita uraikan. Baik, pertama sekali kita tengok dahulu al-kinayah anis sifah. Apa dia kinayah anis sifah? Kita nak sebut sifat seseorang, tetapi kita tak direct menyebut sifatnya. Kita berkinayah, kita berkias. Kita sebut satu ungkapan yang mana ungkapan itu mempunyai double meaning, dua makna, dan makna yang tersiratnya adalah sifat. Contoh dibagi kat sini, asyabatu na'umun tuha. Asyabatu na'umun tuha. Syabah ni perempuan, pemudi, seorang perempuan muda. Dia kata seorang perempuan muda itu na'umun tuha. Na'umun tuha ni mudah cerita dan maksud dia adalah suka bangkit lambat. Tidur, kalau dia tidur tu sampai waktu duha baru bangkit, baru bangun. Itu dipanggil na'umun tuha. Jadi di sini ada dua makna. Yang tersuratnya memang dia bangkit lambat lah, bangkit lambat, dia memang bangkit lambat. Yang tersirat, tersirat ni apa dia? Tersirat ni adalah disebut dalam tu bermewah-mewah. Dia macam ni, apabila seseorang tu bangkit lambat, dia menunjukkan apa? Apa yang lazimnya berlaku? Yang lazimnya berlaku adalah, kenapa dia bangkit lambat? Kerana dia ni tak banyak kerja. Sebab apa dia tak banyak kerja? Dia tak kena buat kerja rumah, dia tak kena basuh baju, dia tak kena masak, tak kena menyediakan sarapan. Sebab apa? Sebab dia sudah ada pembantu. Dia ada pembantu. Dia ada pembantu itu lazimnya menunjukkan bahawa dia adalah orang yang kaya, duit banyak. Jadi dengan sifat dia bermewah-mewah itu, maka dia pun bangkit lambat. Jadi maksud yang dikenakan di sini adalah perempuan ni dia jenis bersifat bermewah-mewah. Dia bermewah-mewah. Dia orang yang suka bermewah-mewah, orang yang berada dalam kenikmatan dan kekayaan. Jadi kinayah di sini dipanggil kinayah anis sifah, berkiasan tentang sifat. Dia nak berkias. Kias itu maksud dia nak berkias tentang perempuan ni memang suka bermewah-mewah. Dia suka bermewah-mewah itu adalah suatu sifat. Jadi dipanggil kinayah anis sifah. Maka makna yang tersirat adalah mewah-mewah. Baik, maka di sini dia perkataan na'umun tuha ni dia ada dua makna lah.
Jadi dua-dua makna ni kita boleh pakai. Cuma yang dimaksudkan di sini adalah bermewah-mewah, suka bermewah-mewah. Arab sebut at-taraf. At-taraf. Baik. Jadi kenapa dinamakan dia sebagai kinayah anis sifah? Kerana yang tersiratnya itu, yang dimaksudkan itu adalah bermewah-mewah, sifat yang suka bermewah-mewah, maka dipanggil kinayah anis sifah. Baik, kita tengok pembahagian yang kedua. Pembahagian yang kedua, al-kinayah anil mausuf. Dia nak sebut, dia nak berkias, dia nak sebut seseorang, dia nak sebut objek, tapi dia tak sebut objek tu, tapi dia berkias menggunakan perkataan lain, yang mana perkataan lain itu mempunyai double meaning. Yang satu tersurat, yang satu lagi tersirat. Jadi yang tersiratnya itu adalah objek. Sebab tu dipanggil kinayah anil mausuf. Sebagai contoh, di sini dia kata lughatul dadi lughatun jamilatun. Dia kata lughatul dad adalah bahasa yang cantik. Apa dia lughatul dad? Lughatul dad ni bahasa huruf dad. Bahasa huruf dad. Jadi apa nama yang tersuratnya bahasa huruf dad lah. Bahasa yang menggunakan huruf dad. Tetapi makna yang tersiratnya di sini apa dia? Lazim maknahu dia apa dia? Iaitu lughah Arabiyah, bahasa Arab. Yang dimaksudkan di sini adalah bahasa Arab. Baik. Kenapa difahami daripada perkataan lughatul dad, bahasa huruf dad ini, dengan maksud yang tersiratnya adalah bahasa Arab? Kerana huruf dad salah satu juzuk, salah satu bahagian, salah satu huruf yang ada dalam lughah Arabiyah, yang tak ada pada bahasa-bahasa lain. Jadi bila sebut saja lughatul dad, ia merujuk kepada bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ni, nak tanya semua pelajar, dia sifatkan mausuf. Sifatkan mausuf. Dia adalah mausuf. Mausuf ni adalah objek, benda. Dia panggil orang ataupun benda lah. Dia bukan sifat. Baik, dia tidak menumpang pada benda yang lain. Dia adalah objek. Sifat ni benda yang menumpang, maqama bi ghairihi, yang menumpang pada benda lain. Kalau objek ni, dia adalah mausuf, iaitu maqama bi nafsihi. Dia berdiri dengan sendirinya, dia tidak menumpang pada benda lain. Dialah. Baik, itu dipanggil mausuf. Pembahagian yang ketiga, al-kinayah anil nisbah. Al-kinayah anil nisbah ini, nak bagi faham mudahnya ginilah. Disebut dalam banyak kitab, i'ta as-sifah li juz'in minal mausuf. Diberikan, dinisbahkan suatu sifat, mulia ke, garang ke, berani ke, untuk satu juzuk, satu bahagian minal mausuf, daripada mausuf, daripada objek. Maknanya sifat itu diberikan kepada mana-mana bahagian yang berkaitan dengan si mausuf. Maksudnya sifat itu dinisbahkan kepada bahagian-bahagian tertentu yang berkait dengan mausuf. Seperti baju, seperti poket baju, seperti rumah dan sebagainya lah. Nanti kita tengok contoh, insyaAllah kita lebih memahami. Baik, contoh dia beri kat sini. Inna fi thawbika majdan wa karama. Dia kata sesungguhnya pada baju kamu, dalam baju kamu ataupun dalam baju awak tu terdapat majdan, kebaikan, wa karama, dan kemuliaan. Dia kata dalam baju hang tu ada kebaikan, ada kemuliaan. Baik, di sini kita lihat majdan wa karaman adalah sifat baik. Ini sifat baik, ini sifat mulia. Sifat baik, sifat mulia ini dikatakan berada di mana?
berada di dalam baju. Dia berada dalam baju. Baju siapa? Baju awak lah. Dia tak kata awak baik, awak mulia. Dia tak direct macam tu. Tapi dia sebut sifat-sifat itu dan diberikan dan dikatakan ada dalam baju. Baju tu, baju siapa? Baju awak. Baju tu adalah juz'un minal mausuf atau juz'un minka, sebahagian daripada awak, benda yang berkaitan dengan awak. Jadi diberikan sifat majd, sifat karam itu kepada baju, dan baju itu sebahagian daripada awak. Dia tak direct kepada awak, tapi dia diberikan kepada benda-benda yang berkait dengan awak itu sendiri. Maka itu dipanggil kinayah anin nisbah. Kebaikan ada pada kepala awak, kebaikan ada pada tangan awak, kebaikan ada pada kaki awak, kebaikan ada pada rumah awak, kebaikan ada dalam warga motor awak, ataupun kebaikan ada dalam tulisan awak. Dia tidak direct kepada awak, tapi dia letakkan, dinisbahkan kepada benda-benda yang berkait dengan awak. Itulah yang dikatakan kinayah anin nisbah. Baik. Itu secara umumnya begitulah. Baik, kita tengok lagi contoh yang lain. Kita buat sama-sama lah di sini. Baik. Dalam contoh yang diberi, ini soalan, tapi kita tolong jawab terus lah. Baik, disebut dalam contoh yang pertama ni, dia kata inna jubbataka mali'atun bil majdi. Dia lebih kurang dengan contoh yang tadi. Dia kata sesungguhnya jubah kamu, jubah awak penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemuliaan. Okey. Jadi ungkapan ini, dia nak habaq kata jubah awak tu ada baik, ada benda baik dalam tu ke, ataupun dia nak bagi tahu kata awak tu baik. Dia nak kata awak tu baik. Dia nak kata awak tu baik, tapi dia tak direct kepada awak tu baik. Tapi dia meletakkan kebaikan itu ada pada jubah awak. Ini panggil kinayah anin nisbah. Jadi apa makna nombor satu ni? Makna nombor satu ni adalah dia nak nisbat al-karam. Dia nak berikan kemuliaan itu kepada awak, kepada kamu yang dimaksudkan dalam ka ni. Baik, jadi kalau para pelajar jumpa dalam peperiksaan, dia bagi ayat inna jubbataka mali'atun bil majdi di sini, seperti mana ayat ni, maka ditanya apakah makna yang dikenaki, al-makna murad, apakah makna yang dikenaki dengan ayat tadi? Maka jawapannya adalah nisbatul karam. Nisbatul karam. Dia nak berikan kemuliaan itu kepada awak. Baik. Yang kedua, yahmarru wajhur rajuli indama yu'abu. Berubah wajah lelaki itu kemerah-merahan indama yu'ab, bila diaibkan. Baik. Jadi perkataan yahmarru wajhu ni adalah kinayah. Muka berubah jadi merah, warna merah. Jadi apakah makna yang tersirat yang dikehendaki di sini, ataupun dipanggil al-makna al-murad ataupun lazim maknahu? Baik, mana jawapan dia? Bila kita wajah berubah jadi merah, itu makna tersirat, muka dia merah. Muka dia merah. Jadi makna tersirat apa dia? Dia nak habaq apa? Dia nak habaq kata dia tu sedang marah. Dia marah tu sifat ke, mausuf ke, atau bagaimana? Ya, marah tu adalah sifat. Maka ini dipanggil kiasan tentang sifat, ataupun al-kinayah anis sifah. Yang di awal tadi kinayah anis nisbah, kerana dinisbahkan sifat kepada benda yang berkait dengan awak. Yang ketiga, yajibu ala kulli ibni adama ihtiramul walidaini. Wajib ke atas setiap anak Adam, setiap anak Adam menghormati kedua ibu bapa. Jadi perkataan anak Adam merupakan kinayah, kerana dia memiliki dua makna. Pertama yang tersuratnya apa dia? Mungkin dia anak kepada siapa-siapa yang bernama Adam, satu. Tapi makna yang dikehendaki, yang tersirat di sini adalah apa dia?
al-insan. Al-insan. Bila kita sebut anak Adam, itu adalah merujuk kepada manusia. Baik, nak tanya, manusia tu sifat ke mausuf? Sifat ke benda? Objek. Dia adalah objek. Sebab dia adalah orang, manusia. Maka di sini dipanggil kinayah anil mausuf. Baik. Yang keempat, sami'tu anna al-mudira intaqala ila rahmatillahi al-amsi. Aku dengar bahawasanya pengetua telah kembali ke rahmatillah kemarin. Ia perkataan intaqala ila rahmatillah, maksudnya berpindah kepada rahmat Allah. Itu yang tersurat. Dia pindah kepada rahmat Allah. Tapi yang dimaksudkan, yang tersirat, yang menjadi lazim maknahu dan makna yang dikehendaki di sini pada, bila sebut kembali kepada rahmat Allah, dia merujuk kepada tufiya, kematian, mati. Sebab bila seorang tu mati, dia adalah kembali kepada Allah, kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini dipanggil kinayaan apa? Kinayaan nisbah, kinayaan sifah, kinayaan mausuf. Baik, kinayaan as-sifah. Baik, karena kematian itu adalah bentuk perlakuan dan sebagainya, merujuk pada sifat di situ. Baik, yang kelima, innal arusa allati tajlis amama at-tawilah tawilatul jid. Dia kata pengantin perempuan yang duduk di hadapan meja itu, meja makan tu, tawilatul jid. Dia punya lehernya panjang. Jadi ada makna, dua makna di sini. Satu makna yang tersurat, apa dia? Lehernya memang panjang betul. Tapi yang dikehendaki makna yang tersiratnya apa dia? Al-jamal, cantik, kecantikan. Jadi kecantikan itu adalah satu sifat cantik, maka kinayaan as-sifah. Jadi selalunya dalam kalangan kelompok orang Arab, mungkin juga dalam kalangan orang Melayu kita, seorang perempuan yang lehernya panjang, ia merujuk kepada cantik. Orang leher panjang ni cantik lah. Ini adalah budaya Arab. Baik, itulah di antara makna yang dikehendaki, al-makna al-murad ataupun lazim maknahu dalam kinayah yang kita bacakan tadi. Baik, kita terus kepada contoh-contoh yang lain. Baik, contoh yang lain disebut dalam kitab kita. Yang pertama, mautinul asrar intaqala ila rahmatillah tawilul zail ghalidul kabid muqtanis al-lahm. Okay, yang pertama sekali, mautinul asrar. Apa dia makna mautinul asrar? Mautinul asrar ialah tempat segala rahsia. Okay? Al-asrar itu segala rahsia. Jadi makna pertama, makna tersuratnya adalah segala rahsia. Boleh kita faham macam tu. Tapi ada makna yang tersirat yang dimaksudkan di sini apa dia? Al-qalbu, hati. Makna dia adalah al-qalbu, hati. Ini kinayah anil qalbi. Ini kiasan untuk hati. Dia tak direct kepada hati, tapi dia sebut mautinul asrar. Baik, ini hati ni adalah mausuf, dia objek. Dia kinayah anil mausuf. Baik, begitu. Baik, sambung. Siapa dia kata segala tempat rahsia itu adalah dimaksudkan dengan hati? Kerana dalam hati kita ni tersimpan segala rahsia. Orang lain tak tahu apa yang adalah hati kita. Kita ikhlaskah, kita tak ikhlaskah, kita riakkah, kita ujubkah, itu seorang pun tak tahu. Begitu. Baik, kemudian intaqala ila rahmatillah kita dah jelaskan pada huraian sebentar tadi. Kemudian kita tengok pula tawilul zail. Tawilul zail ni dia adalah maksudnya panjang zail. Zail ni adalah asfal al-thawb.
iaitu bahagian bawah pada pakaian. Pakaian kita, kalau kita pakai seluar, pakai baju jubah, yang bahagian bawah yang labuh. Jadi dia kata tawilul zail ni maksudnya pakaian dia labuh ataupun seluarnya labuh. Bila labuh ni dalam kalangan masyarakat Arab dahulu, dia bermaksud rajulun ghani, ataupun dia nak rajulun ghani, ataupun dia nak maksudkan ghina, kekayaan, bermewah-mewah lah. Maksudnya orang ni adalah orang yang kaya, orang ni orang yang contoh saya kata, anda kata Syamizul tawilul zail, maksudnya Syamizul adalah orang yang bermewah-mewah. Dia ni memang kaya betul ya. Dia orang yang bermegah-megah, macam tu. Baik. Jadi di sini kinayah anis sifah. Kinayah anis sifah sebab dia nak kata mausuf sebab dia dah sebut dah sebelum tu mausuf. Jadi dia adalah sifat, sifat bermewah-mewah, sifat memiliki kekayaan itu. Baik, yang seterusnya ghalizul kabid. Ghalizul kabid ni maksudnya kabid ni hati. Ghaliz ni tebal, hatinya tebal. Hatinya tebal. Apa maksud hatinya tebal? Apa maksud hatinya tebal? Maksudnya tebal, betul lah. Kalau buka belah dada dia tebal lah. Itu makna tersirat. Mana yang tersiratnya adalah hatinya adalah qaswah, kerah semua. Hati kerah, tak rasa apa. Dia tak rasa nak kesian ke, dia tak rasa nak berlemah lembut tak. Dia memang qaswah, dia memang kasar, dia memang kerah. Hati dia memang dah pejal. Itu dipanggil ghalizu al-kabid. Maksudnya orang yang qaswah, orang yang kasar, orang yang keras, begitu. Baik. Muqtanis al-laham. Muqtanis al-laham. Jadi sebelum tu ghalizul kabid tu kinayaan apa? Kinayaan as-sifah, sifat kasar tu. Okey, yang terakhir muqtanis al-laham. Muqtanis ni daripada perkataan iktanaza, maksudnya ijtama' wa saluba. Maksudnya muqtanis ni himpun, terhimpunnya al-laham, daging. Kita kata berotot lah, berotot. Daging dia pejal begitu, dia berotot. Bukan tu otot ustaz ni, tak. Maksudnya dia berotot. Jadi makna saya dia yang tersuratnya daging dia berotot-otot lah, berketul-ketul. Tapi dia maksudkan macam mana? Yang tersiratnya pada? Yang tersiratnya adalah syaja'ah, keberanian. Bila orang tu dia berketul-ketul badannya sadar, maka sudah pastilah lazimnya dia adalah orang yang berani. Jadi di sini kinayah anis syaja'ah, kinayah anis sifah, sifat keberanian itu. Jadi itulah beberapa contoh yang kita nak sebutkan pada hari ini. Kalau kita lihat ada lagi contoh, kita ambil lah semua sekali dalam kitab supaya tidak ada soalan berbangkit nanti. Baik. Di sini mahbatul wahyi. Mahbatul wahyi. Mahbatul wahyi ini tempat turun wahyu. Tempat turun wahyu. Ini makna asalnya, tempat turun wahyu. Makna asalnya tempat turun wahyu. Makna tersiratnya, makna yang dikenaki di sini apa dah? Makkah al-Mukarramah. Jadi bila sebut mahbitul wahyi, maksudnya tempat turun wahyu, makna tersiratnya adalah Makkah al-Mukarramah. Sebab tempat turun wahyu di mana? Di Mekah. Maka Makkah itu adalah makna yang tersirat yang dikenaki di sini. Maka di sini dipanggil kinayah anil mausuf, sebab Mekah tu objek. Baik. Yang kedua abnaun nil. Abnaun nil ni maksudnya anak-anak lelaki sungai Nil, anak-anak lelaki Nil. Baik. Jadi itu yang tersuratnya lah. Jadi apa maksud dia? Maksud dia adalah Mesriyun. Mesriyun. Orang-orang Mesir. Orang-orang Mesir. Sebab apa dikatakan maksud dia orang-orang Mesir? Kerana orang Mesir ni sumber air mereka semuanya adalah daripada sungai
Sungai Nil. Jadi seolah-olah mereka ini adalah anak kepada Sungai Nil. Jadi bila sebut anak-anak Sungai Nil, ini bermaksud orang-orang Mesir. Kalau ustaz duduk di Chepei, ustaz ambil air daripada Sungai Chepei, maka ustaz pun boleh katakan anak Sungai Chepei. Macam itulah lebih kurang analoginya. Baik, jadi di sini Mesriyun, orang-orang Mesir sebagai makna tersiratnya. Jadi bila kata macam tu, di sini jadilah kinayah anil mausuf, kerana orang-orang Mesir itu dipanggil mausuf, objek. Baik, yang ketiga, al-baitul maftuh, rumah yang terbuka. Rumah terbuka. Ada contoh lain dia panggil pintu terbuka. Rumah terbuka, rumah terbuka. Dia kata rumah kamu tu rumah terbuka. Okey, rumah terbuka. Dia ni rajin buat rumah terbuka. Okay, apa maksud? Yang pertama maksudnya rumah terbuka lah. Maksudnya orang boleh mai dia buat jamuan dan sebagainya lah. Tapi makna tersiratnya dia nak beritahu apa? Dia nak beritahu apa? Apabila seseorang itu dia rajin buat rumah terbuka, dia panggil orang mai rumah dia bagi makan dan sebagainya, itu menunjukkan kata dia adalah orang yang mulia. Dia nak habaq kata dia ni ada sifat kemuliaan. Jadi kinayah an al-karam. Kinayah an karam. Dia merupakan kiasan untuk kemuliaan. Jadi kemuliaan itu sifat, dipanggil kinayah an sifat. Okey. Jadi di sini kinayah anil karam. Yang keempat, masqatur ra'si. Masqat ar-ra'si. Masqat ni adalah bukan masqat sukan tu. Masqat di sini adalah tempat jatuh. Itu masqat. Tempat jatuh apa? Ar-ra's, kepala. Baik, kita tengok satu-satu. Tempat jatuh kepala ni makna yang tersurat, tempat jatuh kepala. Kita jatuh kepala kita tamat, tentulah masqatur ra's. Tapi makna yang dikenakan di sini apa dia? Iaitu maulid, tempat lahir. Kalau tempat lahir kita tu di Jiniang, maka Jiniang lah. Kalau tempat lahir kita tu kampung bunga, maka kampung bunga lah. Begitu. Jadi masqatur ra'si ini maksudnya tempat lahir. Kenapa dikaitkan tempat jatuh kepala tu dengan tempat lahir? Kerana masqat tu tempat jatuh. Dalam kitab disebut masqat tu daripada perkataan saqata. Saqata tu maksud jatuh. Ai kharaja, keluar. Kan kita keluar daripada perut mak kita. Keluar. Saqata, keluar pada perut mak kita masa nak dilahirkan dahulu. Kemudian, kenapa disebut ar-ra's tak sebut ar-rajul? Sebut kepala tak sebut kaki? Sebab mula-mula keluar masa kita dilahirkan itu adalah apa yang keluar? Yang keluar itu adalah kepala kita. Jadi kepala kita keluar. Sebab itu dipanggil tempat keluar kepala, tempat jatuh kepala. Jadi tempat jatuh kepala kita dipanggil maulid, tempat lahir. Kalau tempat lahir kita tu di Penang, Pendang lah. Kalau di Sik lah. Jadi di sini kinayah an maulid, kinayah an maulid, kinayah an Jiniang ke, kinayah an Sik, tak kisahlah. Jadi tempat lahir ni dipanggil objek. Maka disebut bahagian jenisnya adalah kinayah an mausuf. Dan yang terakhir, na'imatul kafain, Ustaz dah jelaskan pada huraian berkenaan dengan al-kinayah pada video yang lalu. Dan terakhir sekali kita lihat kepada soalan-soalan ni. Okey. Lughatul dhad kita dah jelaskan. Kemudian az-zahabul aswad. Az-zahab al-aswad ni antara kinayah-kinayah yang ada dalam kitab. Kita kena sebutkan makna-makna yang dimaksudkan supaya tidak ada soalan berbangkit lepas pada ni. Baik, az-zahab al-aswad, emas hitam. Apa maksud emas hitam? Emas hitam ni, kalau tersuratnya emas tu warna hitam lah. Tapi yang dimaksudkan di sini, yang jadi kinayahnya adalah kiasan untuk apa? Petrol, minyak. Jadi bila sebut az-zahab al-aswad, emas hitam, itu maksudnya adalah minyak. Okey. Kenapa dikatakan minyak? Kerana emas berwarna hitam tu salah satu sifat yang ada pada minyak. Kita tengok minyak, dia ada sifat keemasan dan warna hitam. Baik, sebab itu dipanggil
zahab aswad untuk menjadi kiasan bagi petrol. Jadi bila sebut zahab aswad, maksudnya petrol, minyak. Jadi minyak tu adalah objek, benda. Jadi kinayah an mausuf. Kemudian ayat Quran, wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Kami tanggungkannya Nabi Nuh di atas zati alwah dusur wa dusur. Maksudnya kami tanggungkan, kami letakkan Nuh itu dalam atas zat alwah dusur. Apa zat alwah dusur? Zat tu maksudnya yang mempunyai alwah. Alwah ni maksudnya nak kata apa? Papan-papan, kayu-kayu, wa dusur, paku-paku. Jadi di sini maksudnya adalah safinah, perahu ataupun kapal besar lah, itu panggil safinah. Jadi dia tak sebut secara directly kepada safinah, tapi disebut benda-benda yang ada dalam safinah itu, iaitu papannya, pakunya dan sebagainya. Jadi bila sebut zat alwah wa dusur, maksudnya adalah safinah, bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Jadi safinah adalah mausuf, objek. Bila kata dia adalah objek, maka disebut kinayah an al-mausuf. Baik. Kemudian seterusnya, ya bena Adam, kita dah jelaskan dah dahulu. Kemudian kita lihat pula syair di sini. Qala syair, wa man fi kafihi minhum qanatu kaman fi kafihi minhum khidahu. Baik, pada ungkapan fi kafihi minhum qanatu ada kinayah. Kinayah an apa? Okey, apa maksud dia? Okey, maksud dia man tu mereka ataupun orang, dan orang fi kafihi pada telapak tangannya, minhum daripada kalangan lelaki-lelaki itu, daripada kalangan mereka itu, qanatu. Qanatu adalah tombak. Jadi dia nak beritahu orang lelaki, orang yang pegang tombak, orang yang pegang tombak, seperti orang yang di tangannya ada khidab, ada inai, ada hiasan inai. Orang dulu ni, orang perempuan, dia suka buat inai. Jadi syair ini menyamakan golongan lelaki yang lemah, yang tak mampu untuk memerangi pihak musuh, dengan perempuan yang di tangannya ada inai. Baik, itu dari segi maksud syair itu. Jadi pada ungkapan fi kafihi minhum qanatu, pada tangannya ada tombak, jadi ada dua makna di situ. Satu, tangannya ada tombak, orang yang pegang tombak, itu satu makna. Makna yang tersiratnya apa? Makna yang kedua, yang makna murad, makna yang dikenaki daripada, iaitu lelaki. Lelaki. Jadi di sini adalah kinayah anir rajul. Kinayah anir rajul. Satu kiasan bagi orang laki-laki. Dia tak sebut terus orang laki-laki itu macam dengan orang perempuan yang ada inai, tapi dia sebut orang yang di tangannya ada tombak, seperti perempuan yang ada inai di tangannya, seperti orang yang ada inai di tangannya. Jadi penyair ingin membuat kinayah, mengkiaskan mengenai soal laki-laki dengan orang laki-laki dengan menggunakan ungkapan fi kaffihi minhum qadatu, pada tangannya, pada telapak tangannya ada tombak. Dia pegang tombak ni, selalunya yang pegang tombak ni siapa? Dia lelaki lah. Dia maksud orang yang pegang tombak tu maksudnya orang laki-laki. Jadi yang tersiratnya, makna yang dikenakan di sini adalah lelaki. Jadi boleh kita katakan di sini berlakunya kinayah an ar-rajul, kinayah anir rajul, kinayah anir rajul, ataupun kinayah anir rijal, lelaki. Dia tak sebut direct lelaki, dia sebut
orang-orang yang pegang tombak. Maklumlah orang yang pegang tombak ni zaman perang ni adalah orang-orang lelaki, bukannya orang perempuan. Jadi yang dikiaskan, yang dikinayakan, yang dimaksudkan di sini adalah lelaki, ar-rajul ataupun ar-rijal. Jadi ar-rajul ataupun rijal ni, lelaki ni sifat atau mausuf? Ya, jawapannya adalah mausuf. Maka kinayah anil mausuf, itu jenisnya lah, bagiannya. Yang terakhir sekali perkataan hulwatul laban. Hulwatul laban, hulwatul laban, hulwah semua kita faham, maknanya manis. Al-laban iaitu susu. Dalam tafsir menyebut, dalam kamus menyebut, al-laban sini adalah halib al-um, susu ibu. Jadi dia kata susu ibu itu adalah manis. Manis susu, kemanisan susu menyusukan anaknya. Jadi maksudnya di sini maksudnya adalah al-um. Makna tersiratnya adalah al-um. Dia sebut manis susu itu bermaksud al-um, seorang ibu. Seorang ibu. Jadi kinayah anil ni sifat atau mausuf? Sifat kan mausuf? Mausuf. Jadi kinayah an al-um ni adalah al-mausuf. Gitu. Baik, jadi banyak juga contoh-contoh kiasan ni yang diambil dari budaya Arab. Sebab itu kadang-kadang kita pun jarang guna benda ni. Kita jaranglah guna manis susu dan sebagainya ni. Baik, jadi sudah habis dah semua contoh yang ada dalam kitab buku teks kita lah. Jadi mudah-mudahan tiada lagi selepas pada ni soalan-soalan berbangkit berkenaan dengan makna-makna murad. Tapi kalau tak faham juga boleh PM Ustaz secara personal nanti, insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang dengan tajuk yang lain pula. Hadza wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.